Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Jadi sebelum kita nak recap daripada awal apa yang kita belajar pada 20 hari ni, kita habiskan sikit lagi ayat. Saya tambah ayat 41-42 sebab ayat ni pendek, penutup sikit daripada kesinambungan ayat sebelumnya. Ayat 41 hingga 42 kita cuba terjemah dulu hari ni. Jadi kita tengok dulu ayat yang ke-41. Kita pakai slide buku ada lagi tak? Nanti kalau ada. Saya bagian tu semua. Oh, habis dah? Sebab ada lebih lagi tu kan? Kat mana? Ada simpan. Oh, tu. Ni Satu. Ni kot. Simpan kat bawah ni. Ni. Siapa nak lagi? Dua. Ada lagi 2 lagi lebih. Tu lah. Dah. Tak apa, nanti sambung ayat. Ni boleh masuk dalam ni ayat ni kan. Ayat sampai 40 tu kena buat balik lah. Yang ikut je saya bagi terjemahan dalam nota. Okey, kita tengok ayat 41 dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Sambung ayat 42. Tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Baik. Ini ayat yang ke-41. Dan ya qaumi, serupalah wahai kaum bagiku. Jadi ni masih lagi ucapan siapa ni? Lelaki beriman tu yang dalam keluarga Fir'aun, ahli Fir'aun. Lelaki beriman daripada kalangan Fir'aun. Dan wahai kaum bagiku. Jadi di sini ada kaum bagiku juga sebab dia sebenarnya ya qaumi ni dia ada dia qaumi ni mudhaf, ada ya tu mudhafun ilaih dia qaumi ma ni apakah mali, apakah bagiku?
Maksudnya kalau mali ni, kalau dalam mana-mana pun dalam hadis Nabi pun ada mali. Maknanya apalah kepentingan aku, tak ada apa-apa pun. Tu maksud dia. Apalah manfaat untuk aku? Aku dapat abuan apa? Tak ada apa-apalah. Jadi mali. Apakah bagiku? Terjemahkan, apakah bagiku? Ad'u. Aku mengajak. Menyeru ataupun mengajaklah, dakwah. Akan kamu, aku mengajak akan kamu. Ilan najah, kepada najah, keselamatan. Kan? Wa tad'unani, dan tad'unani ramailah. Tadi ad'u, kaedah apa ni ad'u ni? Kaedah satu. Tad'una, kaedah 19. Kamu mengajak ni akan daku. Tad'unani, kamu mengajak akan aku ilan nar, ke neraka. Dapat terjemahan ni dapat Kalau kita terjemah tak tengok ni. Tujuh berapa lupa dah muka surat dia. 472. 472. Dapat tadi? Tengok lagi sekali. Yang ni. Cuba terjemah balik Nanti kita buat seorang-seorang ni, sebab ni ayat ni pendek je. Dan wahai kaum bagiku, apakah bagiku? Aku mengajak akan kamu kepada keselamatan, dan kamu mengajak akan aku ke neraka. Bukan kepada ke neraka. Cuba terjemah balik ni, ayat ni. Boleh? Tengok tengok kat skrin Dan wahai kaum bagiku, apakah bagiku? Aku mengajak akan kamu kepada keselamatan, dan kamu mengajak akan aku ke neraka. Nampak ni kalau kita dari ni tak nampak lah, kena potong ni. Kena potong Ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Mau cuba Haji? Boleh terjemah ni? Dan wahai kaum bagiku, apakah bagiku? Aku mengajak akan kamu kepada keselamatan, dan kamu mengajak akan aku kepada neraka. Ke neraka. Hasan. Ke neraka. Sedangkan tak boleh. Sedangkan boleh ke? Sedangkan kamu mengajak akan aku ke neraka. Bolehlah. Wah tu jadi sedangkan. Wah ni sedangkan. Bolehlah hal. Wah ni haliyah.
Cikgu, dia? Dan wahai kaum bagiku, apakah bagiku aku mengajak akan kamu kepada keselamatan, sedangkan kamu mengajak aku Akan aku ke neraka. Hasan tu, insya-Allah. Cikgu Nuriyawati. Dan wahai kaum bagiku, apakah bagiku aku mengajak akan kamu kepada keselamatan, sedangkan kamu mengajak akan aku ke neraka. Hasan tu, insya-Allah. Wan Huda. Hasan tu. Cikgu Zubeida. Wahai kaum bagiku, apakah bagiku aku mengajak akan kamu kepada keselamatan, sedangkan kamu mengajak Akan kepada ke Hasan tu. Cikgu Zaina. Wahai kaum bagiku, apakah bagi aku mengajak akan kamu kepada keselamatan, sedangkan kamu mengajak akan aku ke neraka. Hasan tu. Cikgu Samia. Wahai kaum bagiku, Hmm. bagiku, Apakah betul lah? Apakah? apakah bagiku aku mengajak akan kamu Kepada kepada keselamatan, sedangkan kamu mengajak akan aku ke neraka. Hasan tu. Cikgu Fazia. Dan wahai kaum bagiku, Kaum bagiku. apakah bagiku aku mengajak akan kamu kepada keselamatan, sedangkan kamu mengajak akan aku kepada neraka. Ke neraka. Ya, Ustazah. Ya. Wahai kaum bagiku, apakah bagiku aku mengajak kamu kepada keselamatan, sedangkan kamu mengajak aku Kan aku. kepada neraka. Hasan. Baik, ni untuk ayat yang ke-41 bersambung ayat 42. Pertama kita cuba potong dulu. Tada'u pertama apa? Tada'una ni ya. Kemudian li. Kemudian akfura billahi wa usyrika bihi ma laisa bihi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil Ghaffar. Jadi dia yang ini ayat ni dia tutup dengan sifat Allah. Okey, kita tengok, cuba terjemahkan. Tada'una Kamu mengajak. Kamu mengajak. tak ada tak depan. Kamu kan? Kamu mengajak akan aku. Kamu mengajak akan aku. Jadi dia nak bawa maksud neraka ni macam mana? Apa ke neraka ni? Ni dia punya kesimpulan. Ni ajak ke neraka ni lah, ajak ni lah buat ni. Apa dia? Tada'una, kamu mengajak akan aku supaya. Li ni supaya. Ni nama dia li lam ta'lil. Jadi kita tengok ada ni kaedah apa ni? Akfur ni. Ni fi'il Ini Fi'il. Ni kaedah 1 kan? Aku kan? Ni kaedah 19. Kamu. Ni kaedah 19. Jadi lepas je ada fi'il, ni ada li depan ni. Ni mana dia apa? Supah.
Ya, Tak boleh lah. Dalam ta'lil. Surut lain ni dalam ta'lil. Makna dia supaya. Saya buat kat sini dalam ta'lil. Ni, supaya ni. Ni ta'lil, supaya makna dia. Bukan bagi. Sama kan? Tengok ni. Ni li juga, ni pun li kan? Ni li, ni aku, ni isim. Li ni depan li ni fi'il mudhari' kan? Jadi jumpa je li, lepas tu fi'il mudhari'. Li ni makna dia apa? Supaya. Bukan bagi. Okey, jadi kamu mengajak akan aku supaya aku ingkar. Billahi, dengan kepada Allah, wa usyrika, dan aku syirik, aku menyekutukan. Aku hanya menyekutukan bihi, dengannya. Dengannya. Ma, Bukan. apa yang Apa yang laisa, tiada apa yang tiada li bagiku bihi, dengannya ilmun, pengetahuan. Wa ana, dan aku ad'ukum, aku mengajak akan kamu ilal aziz, kepada Yang Maha Perkasa, yang Maha Perkasa, Yang Maha Pengampun. yang Maha Pengampun, Ghaffar. Cuba terjemah ikut saya. Kamu mengajak akan aku supaya aku ingkar kepada Allah dan aku menyekutukan dengannya akan apa yang akan sini, akan apa yang ni maf'ul bi kepada ni, akan apa yang tiada bagiku dengannya pengetahuan. Tak ada tambah apa wa ana, dan aku mengajak akan kamu kepada yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun. Boleh apa? Nak ulang lagi? Boleh terjemah dah? Okey. Sekali lagi. Kamu mengajak akan aku supaya aku ingkar kepada Allah dan aku menyekutukan dengannya akan apa yang tiada bagiku dengannya pengetahuan, dan aku mengajak akan kamu kepada yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun. Okey. 4. Mula dengan Cikgu Munizam. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mengajak akan aku supaya aku ingkar kepada Allah dan aku menyekutukan baginya dengannya apa yang akan apa yang tiada bagiku dengannya pengetahuan, dan aku mengajarkan kamu kepada yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun. Ni pun boleh ni. Ni sedangkan aku sedangkan wa ni, wa ana tu, wa tu sedangkan juga. Sama di atas. Sama. Terbaliklah, atas ni dia kata dia ajak kebaikan. Ni pula, yang ni pula dia kat belakang pula. Ditutup dengan ni balik. Dia ni half ni. Ni Usyrika.
Okey, cuba kita boleh. Siapa pula next? Cikgu Jajam. Sila. Kamu mengajak akan aku supaya aku kufur, aku engkar kepada Allah, dan aku menyebutkan dengannya apa yang Akan. apa yang tiada tiada bagiku dengannya pengetahuan, dan aku Sedangkan sedangkan aku mengajak akan kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hasan. Okey. Cikgu Fauziah. Kamu mengajak kepadaku supaya aku engkar kepada Allah, dan aku menunjukkan dengannya akan apa yang tiada bagiku dengannya pengetahuan, sedangkan aku mengajak kamu kepada yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun. Hasan ti. Ustazah. Kamu mengajak akan aku supaya engkau kepada Allah, dan aku menunjukkan dengannya apa yang tiada bagi aku. Akan apa yang Akan apa yang tiada bagiku dengannya pengetahuan, sedangkan aku mengajakkan kamu kepada yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun. Hasan ti. Baik. Cikgu Nuriyati. Kamu mengajak akan aku supaya aku ingkar kepada Allah dan Aku. dan aku menyemutukan dengannya akan apa yang tiada bagiku dengannya pengetahuan, dan aku mengajak kamu Sedangkan. sedangkan aku mengajak akan kamu Dua kali ya. Sedangkan aku. aku mengajak akan kamu kepada yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun. Hasan ti. InsyaAllah. Cikgu Zainah. Kamu mengajak akan aku supaya aku ingkar kepada Allah, dan aku menyekutukan dengannya akan apa yang tiada bagiku dengannya pengetahuan, sedangkan aku mengajak akan kamu. Dua kali. Sedangkan aku mengajak Ya. akan kamu kepada yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun. Ya, jadi ni pun kaedah apa ni? Kaedah satu juga. Ada aku dah ni. Ni pun kaedah satu. Dia ni ada aku, ni ada aku. Okey, Cikgu Zabedah. Aku mengajak Kamu. mengajak akan aku supaya aku ingkar kepada Allah, dan aku menentukan dengannya akan apa yang tiada bagiku dengannya akan pengetahuan. Tak ada. Pengetahuan je. Pengetahuan. Dan Sedangkan. sedangkan aku mengajak akan kamu kepada yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun. Ashanti. Pemuda. Kamu mengajak akan aku supaya aku ingkar kepada Allah, dan aku menentukan dengannya akan apa yang tiada bagiku dengannya pengetahuan, dan aku mengajak akan kamu kepada yang Maha Perkasa, yang Maha Ashanti. Cikgu Samia. Kamu mengajak akan aku supaya aku ingkar kepada Allah, dan aku menentukannya Dengannya. apa yang Akan apa yang. akan apa yang tiada bagiku dengannya pengetahuan, sedangkan aku Aku mengajak. kamu Akan kamu.
kepada pada yang maha perkasa, yang maha pengampun. Ahsanti. InsyaAllah. Okey. Ini 2 ayat hari ni yang kita dah kita terjemahkan. Lebih masih lagi kata-kata laki beriman daripada kalangan Firaun. Dia kata, wahai qaumi, wahai kaumku, apalah bagiku, apakah bagiku, maknanya apalah kepentingan yang ada pada dia dalam hal ni. Ad'ukum ilan najah, aku mengajak kamu kepada keselamatan. Wa tad'unani ilan nar, sedangkan kamu ajak aku ni ke neraka. Jadi kemudian diterangkan apa itu maksud ajak keselamatan dan ajak kepada neraka. Ajak keselamatan adalah ajak ke neraka ni, tad'unani liakfura billah, mengajak untuk membuat perbuatan kufur kepada Allah. Fa usyrika bih, dan membuat perbuatan syirik. Ini 2 benda yang nampak sama, tapi bila dia boleh jadi juga berbeza. Sebab kedua-dua ni dia sekali lah. Kalau ada satu, maknanya sekali. Syirik tu kufur, kufur tu syirik lah. Dalam syirik tu ada kekufuran makna dia. Tapi kalau dari segi sudut yang lain, ada orang dia macam musyrikin Mekah, dia apa? Dia buat syirik. Dalam pada dia tujuannya pun nak kepada Allah juga tu. Tujuannya takut ke Allah tapi dalam bentuk syirik. Itu termasuk kekufuran juga hakikatnya. Manakala ada juga macam Bani Israel ataupun Iblis. Apa dia? Iblis. Dia kufur. Kufur kepada Allah. Dia mengaku yang Allah Esa tu, tapi dia kufur, tak nak ikut perintah. Itu. Jadi nampak sama tapi ada perbezaan sikit dari sudut tu. Fasik. Fasik. Fasik pun ada istilah juga. Baik. Jadi ma laisa bi ilmun. Itu kedua-dua ni adalah tak ada pun satu pengetahuan tentangnya yang memerintah untuk buat benda ni. Sedangkan aku mengajak kamu kepada Allah yang Maha Perkasa. Jadi yang perkasa ni kita dah tengok awal dululah. Jadi dia balik kepada ayat kita yang awal. Masa ayat 2 dengan ayat 3. Al-Ghaffar juga balik juga kepada ayat yang awal juga yang kita telah pun pernah tengoklah tentangnya. Aku tengok balik ayat awal ni. Mana kita tu? Yang ni kita dah pernah sebut, tengok tentang Al-Aziz. Mana tak boleh ni? Ayat kedua. Ayat yang kedua. Sekejap. Ni. Jadi Allah yang Maha Perkasa. Dan Allah yang Maha Pengampun. Ghafarnya yang mana ada Ghafar ni. Ni Ghafar yang ketiga ni lah. Jadi ketiga-tiga ni lah ni. Ghafir, Ghafur dengan Ghafar. Ini kita dah tengok perbezaan antara tiga. Jadi sifat Allah tu tadi yang Maha Perkasa. Namun Allah juga Maha Pengampun. Tak sama dengan sebahagian kan. Ada makhluk-makhluk ni yang bila, jadi Allah ni dia begitulah dia. Lagi dia kita takutkan dia, lagi kita kena dekat dengan Allah. Kalau kita takut kat harimau, kena lari. Kan? Jadi sifat Allah ni Azizul Ghaffar. Okey, tengok tadabbur sikit.
Baik, jadi setelah itu lelaki beriman itu tadi yang sebelumnya, ayat yang sebelum dia mengajak mengajak Firaun ni dan pengikut dia semua untuk beriman kepada Nabi Musa. Lalu dia dalam tu juga dia sebutkan tentang ke mana sebenarnya apa yang dia ajak. Jadi dia ajak tujuannya bukanlah nak menyebabkan manusia tu susah. Quran ni sifat dia bukanlah nak mencelakakan kita. Dua waw? Ada dua waw, betul kan? Dah mata saya. Tersilap tu. Silap pun. Dah makin teruk lah. Dah dua. Jadi ya kaum, Cekak mata. sebagaimana dalam Tak. Pasal kalau tengok surah 20 kan, Allah kata ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Illa tazkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah kami turunkan ke atas engkau Muhammad Al-Quran ini litashqa, supaya engkau susah. Sedangkan Quran ni ajak kepada apa? Ajak kepada Allah ni ajak kepada keselamatan. Illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan ia menjadi peringatan bagi orang yang bimbang keselamatan diri dia. Bimbang bila? Keselamatan bila ni? Selepas ketika nak bertemu dengan Allah. Dia ditakutkan kedudukan pencipta dia. jauh beza dengan manis. Jauh beza dengan manis. Mana ni? Yalah. Kita kena faham lah dia punya tu. Jadi kita tadabbur tu. Jadi ini itulah tujuan Quran ni turun untuk memberikan kehidupan kepada kita. Najah ni. Ini bukan nak bagi susah sebenarnya, tapi nak bagi kesenangan kepada manusia, kejayaan kepada kita. So itu dalam surah 8. Surah 8 ayat yang ke 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wa lirrasul, taatilah seruan Allah dan Rasul. Kan? Iza da'akum, apa sifat dia? Iza da'akum, apabila dia ajak kamu. Jadi bila orang kita ajak orang ni untuk ikut Allah dan Rasul, sebenarnya ajak apa tu? Yuhyikum, ajak untuk kehidupan yang sebenar. Bukan ajak untuk menyusahkan. Bukan untuk mencelakakan seorang tu. Jadi ajak untuk kehidupan yang sebenarnya. Lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wal qalbih. Ketahuilah kamu bahwasanya Allah dia yahulu, meliputi di antara seseorang itu dengan hati dia. Ya Allah ni yang penghulu kepada setiap hati tu. Ya wa annahu ilahi tuhsyarun, dan bahwasanya dialah, kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut Allah ni bolak-balikkan
hati anak Adam ni dengan dia punya, dengan dua jarinya. Jadi sebab tu kita kena doa untuk hati kita ni dijaga oleh Allah. Macam kalau saya baca tu, Allah doa awal-awal tu, Allahumma ati nafsi, Allahumma ati anfusana taqwaha. Dalam nota ni saya ada bagi doa tu. Doa penuntut ilmu adalah satu daripada doa tu, penting untuk dijaga hati kita. Ni doa ni. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaan. Yang boleh bagi takwa Allah. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa kita. Anta khairu man zakka, engkau lah yang sebaik-baik yang boleh menyucikannya. Wa anta waliyuha, engkau lah pelindung. Wa maulaha, dan penghulu hati tu. Jadi cara dia apa dengan ni, nak jadikan ni ikut taatlah perintah Allah dan Rasul tu. Baik. Kemudian dalam surah 16 ayat inilah hati yang dijaga oleh Allah. Syarat dia apa? Buatlah kebaikan, amal soleh. Yang Allah kata, A'udzubillahi minasyaitan, ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iman amila salihan min zakarin aw unsa. Siapa yang buat kebaikan daripada kalangan lelaki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, dalam keadaan dia ikhlas hati dia, mukmin. Jadi ini amalan zahir, dan syarat dia mesti sebab tu dia tekankan mukmin. Ada orang buat amal soleh, tapi nampak amal soleh dizahirkan lah, amal tu macam soleh, tapi apabila hati dia ni bukan kerana iman kepada Allah, dia buat bukan kerana iman kepada Allah, tapi iman kepada apa? Bukan iman kepada ganjaran Allah, tapi kerana kepentingan dunia dia ke dan sebagainya. Jadi bukan beriman tu, maka ini menyebabkan apa? Dia terhalang daripada kebaikan lah. So Allah kata dalam mana-mana ayat kebanyakannya wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mesti beriman. Sebab iman ni lah yang menyebabkan seorang tu selamat daripada azab. Iman lah menyebabkan orang tu boleh masuk syurga. Bahkan ada orang yang amalan dia soleh, dia berjihad kan, dia mengajar, dia dermawan dan sebagainya, 3 orang tu. Tapi kerana apa? Dia buat tu bukan kerana iman kepada Allah. Dia buat kerana kemasyhuran, dia buat kerana nak digelarkan pahlawan dan sebagainya. Akhirnya dia kekal dalam neraka. Sebab iman dia. Sebab itulah Allah kata, siapa lelaki atau perempuan yang buat amal soleh, syarat dia apa? Mesti dalam keadaan tujuan dia apa? Iman. Sebab tu dalam hadis juga, kita puasa ni, apa utama ni jaga? Man shoma ramadana, tu dulu. Iman dia jaga, hati ikhlas kena jaga. Keikhlasan kita buat kena jaga. Kemudian ihtisaban. Sebab itulah puasa kita jaga 2, jaga syarat sah dan batal puasa, kan? Kita kena tengok. Itu kena jaga. Tapi yang lebih penting jaga apa? Terima ke tak puasa tu? Puasa tu berpahala ke tak berpahala? Puasa sah, tapi rupanya cuma tahan lapar je, tak dapat pahala pun. Jangan hanya jaga syarat sah batal je, jaga syarat untuk dapat ganjaran atau tak dapat. Itu lebih besar lagi. Itulah iman tu.
Lepas tu Nabi kata siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman. Tujuan dia betul-betul kerana iman dia kepada Allah. Bukan puasa sebab nak diet. Bukan puasa sebab dah masuk bulan Ramadan. Biasalah bulan Ramadan mestilah kena puasa. Bukan. Sebab dia yakin ni Allah, ni perintah Allah, aku wajib buat ni. Kerana Allah saya buat ni. Jadi tu iman kepada Allah penting. Lepas tu falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Maka benar-benar kami akan berikannya kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Jadi inilah tujuannya bila taat Allah ni sebenarnya nak dapat apa? Kehidupan yang baik, yang benar, yang baik. Bukanlah untuk mencelakakan kita, menyusah-nyusahkan manusia. Ya, Allah ni yuridullahu bikumul yusra. Dalam surah 2 ayat 185. Allah kata dalam ni tentang puasa. Jadi dalam mana-mana ibadah pun Islam ni Allah bagi apa? Semuanya Allah bagi kelonggaran, Allah bagi rukhsah yang banyak. Allah tak bagi suruh kita puasa sehari pun. Kan? Allah kita puasa separuh hari saja. Sebahagian hari saja. Bahkan Allah kata dalam ayat ni siapa yang sakit, safar, dia boleh ganti yang hari lain. Allah kata yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kita ni untuk apa? Mudah. Wala yuridu bikumul usr. Dan tak ingin kita ni dalam kesusahan. Sebab itulah syariat ni tujuannya bukanlah untuk menyusah-nyusahkan, kena pakai tudung apa, kena apa semua, tapi untuk memudahkan kita sebenarnya kehidupan kita ni, aturan hidup ni, dan juga lebih mudah lagi apa dia untuk sampai kepada keselamatan dengan Allah, nanti bertemu dengan Allah, saat bertemu dengan Allah. Itulah apa ni tentang ni ajakan daripada lelaki tadi. Balik pada ajakan dia. Itu maksud najah. Jadi dia ajak kita, tujuannya ajak ikut Rasul ni adalah untuk ajak kepada keselamatan. Itu dia. Taatkan Allah ni adalah jalan keselamatan. Wa tad'unani ilan nar, sedangkan kamu pula suruh aku ni kami kepada mengajak aku ni untuk ke neraka. Jadi ni dua lah tarhib dengan tarhib ni, sebagaimana dalam kita punya nota yang awal juga. Kalau kita lihat ayat 3 tu lah. Situlah, sebab itulah poin utama surah ni, apa dia punya ni 1 sampai 4 tu. Itulah nak cerita surah ni sebenarnya. Ayat 1 sampai 5. Sampai 5 tu. Itulah nak cerita agenda surah ni. Agenda surah ni. Penutup dia nanti tengok ayat last, ayat 80 sampai 85. Itu dia punya kesimpulan surah ni. Tapi nanti kita akan sambung kan. Dalam yang ni saya ni ayat yang ketiga. Disimpulkan semua. Di sini ayat ketiga ada tarhib, ada tarhib 2 ni. Pembuka mukadimah surah ni dah buat dah. Dalam ayat tu, kemudian dalam ayat-ayat lain yang kita baca ni sampai ayat 42 ni, banyak kaedah ni dimasukkan dalam surah ni. Tarhib, banyak kaedah ni masuk. Kalau kita perhatikan. Jadi ada motivasi, ada ancaman. Itu cara dakwah. Macam mana Nabi Musa cakap begitu, lelaki yang beriman ni pun bawa unsur usul yang sama juga. Tarhib dengan tarhib, ajak untuk apa? Tauhid kepada Allah, ajak untuk apa? Kembali kepada Allah dengan selamat. Yang ni lah kalau nak tengok ayat 3 ni, dalam nota-nota yang awal dulu. Untuk yang tarhib ni, ni sifat dia. Cuba tengok dalam surah 9 ayat 59. Orang yang ada 9:59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ini raghibun ni sifat targhib tu. Orang yang betul-betul serahkan sepenuhnya hidup dia kepada Allah ni. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh. Kalaulah kamu semua, mereka semua ni puas hati betul-betul, redha betul-betul sungguh dengan apa yang Allah dan Rasul ni bawa, mesti tak akan cari lain punya. Cukuplah ni, kan? Waqalu, dan mereka kata apa? Hasbunallah, cukup dah Allah tu. Sayu'tinallahu min fadli, dia yakin kelak Allah akan berikan dari sisinya kurniaannya. Demikian juga Rasulnya. Inna ilallahi raghibun, ni targhib tu. Sungguhnya kami sungguh-sungguh termotivasi, sungguh-sungguh rasa harapan yang tinggi kepada Allah. Ini sifat targhib dalam satu ayat yang pendek ni. Baik, kemudian tarhib ni dalam surah cuba tengok surah 59 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Zalika biannahum qaumun la yafqahun. Ini gambaran orang-orang yang penakut, yang tapi dalam ni Allah kata la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Benar-benar sungguh kamu ini lebih ditakuti dalam hati mereka daripada Allah. Sepatutnya rahbah ni diserah pada siapa? Pada Allah. Pada Allah. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Ini disebabkan mereka ini kaum yang bodoh, yang la yafqahun, tidak memahami. Sepatutnya rahbah ni diletak kepada Allah, rasa takut tu. Orang-orang munafik ni digambarkan apa? Mereka ni lari, kan? Dalam surah 2, lari bila lihat kaum muslimin. Dalam surah 2 ayat yang ke-40. Ini perintah Allah. Jadi betul orang yang betul-betul takut kepada Allah ni dia akan sentiasa usaha untuk penuhi janji Allah. Kita baca, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku telah berikan kepada kamu. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, dan sempurnakanlah janji janji aku yang kamu janji kepadaku untuk taat kepada Allah. Aku akan sempurnakan janji kamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku lah kamu hendaklah rasa apa? Gerun. Ni nama dia tarhib tu lah.
Kerana gerun sampailah apa? Berusaha untuk sempurnakan janji kepada Allah. Kerana bimbang akibat jika kita tak lakukan perintah Allah tersebut. Inilah simpulan lah. Banyak ayat-ayat ni yang dibawa dalam surah ni. Ayat-ayat macam ni. Baik. Jadi ni satu bentuk yang lelaki yang kata, kamu mengajak aku ni, aku mengajak kamu untuk selamat, kamu pula ajak untuk kena bakar. Kan, sepatutnya rasa motivasilah najah ni. Dan sepatutnya rasa bimbang lah an-nar ni. Itu nama dia targhib dengan tarhib tu. Dan Allah boleh saja mengazab hamba-hambanya. Namun Allah ni sentiasa beri peluang kepada kita lah. Lepas tu dia jelaskan lagi apa itu ajak kepada neraka, tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm. Iaitu mengajak kepada kekufuran kepada Allah dan syirik kepada Allah tanpa ilmu. Jadi sedangkan aku mengajak kamu kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di sini itulah Quran. Jalan yang lurus ni mengajak Allah ni kepada Allah yang Maha Perkasa. Sebagaimana dalam surah 14. 14 juga ayat 1 ni. Al-Aziz. Surah 14 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini adalah sebuah kitab anzalna, telah menurunkan oleh kami akannya kepada engkau. Apa tujuan dia? Supaya Tengok ni li kan, supaya litu khrijan nasa, supaya siapa? Engkau mengeluarkan manusia minaz zulumat, daripada kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, biizni rabbihim, dengan izin diizin Tuhan, daripada Tuhan mereka ke mana? Ila siratil azizil hamid. Jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji. Dalam ayat tadi ila azizil ghaffar, kan? Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Itu apa jalan ni? Dalam surah 42 ayat 52. Tengok ayat yang bawah ni kan. Jadi Allah jamin kepada Nabi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus tadi. Itu khrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Jalan apa? Jalan lurus ni apa? Jalan kepada Allah yang Maha Perkasa. Sebab tu disebut, dijelaskan apa ke siratul mustaqim, ayat 53. Kita baca. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ila Allahi tasirul umur. Ala ila Allahi tasirul umur. Iaitu jalan kepada Allah, jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ala, ingatlah, kepadanya lah dikembalikan segala urusan. So itulah bagi orang yang kita nak jumpa tak pencipta kita. Sebenarnya inilah kehidupan kita sebenarnya. Kemuncak dia apa? Akhirnya kita jumpa pencipta kita. Tapi kalau ahli neraka dia jumpa tak? Kesudahan dia kat mana?
kena neraka lah. Tak ada apa-apa. Kerugian yang amat besar. Sedangkan ahli syurga Allah sebut dalam surah 76. 76. Tujuh puluh lima. Dalam surah ayat ni ayat 23 75 Buka surah 75. Kita baca daripada ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, bahkan kamu cinta kepada kehidupan yang cepat ni sekarang. Wa tadharunal akhirah. Dan kamu meninggalkan akhirat, kehidupan akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah, memandang kepada apa? Pencipta mereka. Ini nikmat besar. Ini nikmat yang terbesar, kemuncak kepada segalanya. Itu maksudnya akhirnya kita tu, tujuan kita ni apa ya? Akhirnya nak bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, hati yang selamat, bertemu dengan pencipta kita. Jadi itulah ajakan kepada orang beriman ni, kita ni orang beriman ni, ajakan dia kepada Nabi, kepada umat dia dan sebagainya. Jadi inilah sampai penutup kita lah kan. Ayat yang ke-42. Nanti kita sambung kelas kita akan buat hari Khamis kan? Okey. Apa ni? Habis orang yang kelas tu sebelum ni. Oh, yang kelas sebelum ni ya. Kelas sebelum ni ke mana perginya? Betul juga. Orang yang kelas tadabbur qaf sebelum ni pergi mana? Yang tak ikut Al-Kahfi. Al-Kahfi yang tak ikut madrasah. Oh. Ke mana nak dihalalkan? Nanti kita bincang balik, kita nak buat apa kan? Jadi macam kena pada hari yang lain lah, hari lain Okey, jadi kelas yang malam Jumaat pun tak semua masuk. Kelas yang malam Khamis pun tak semua masuk. Jadi yang Kafi dah habis kan? Yang surah kita pun dah habis kan? Surah Jumaat. Surah Az-Zariyat. Dah habis belum? Habis dah? Kalau dah habis, maksudnya boleh pindahkan orang. Yang hari Jumaat tu pindahkan ke hari Khamis. Hari yang ikut madrasah pada Khamis, pindahkan ke hari Jumaat. Kalau dua-dua surah tu dah habis. Kalau tak habis, tak ada. Okey, jadi kita tak apa, hanya kita recap sikit balik daripada apa yang kita belajar. Jadi nota yang kita belajar ni, di awal ni saya ada masukkan ni susunan ni untuk tambahan sikit lah. Senang kan, dalam ni ada doa-doa saya masukkan terus. Jadi kita dah belajar pertama tentang Fawatih Surah. Ni pembuka surah yang kita dah belajar pada awal dulu. Ada berapa pembuka surah? Siapa ingat? 10. Ingat? 1 sampai 10. Jadi pembuka surah, cara Allah buka surah ada 10. Ayat itu pertama apa? Dengan bentuk pujian. Ini dalam nota tu ada, kita boleh tengok dalam bentuk huruf. At-Tahajji ni huruf apa? Hijaiyah lah ni Iaitu akhirnya disebut huruf muqatta'ah. Ini semua dalam 29 surah. Jadi 14 surah dalam bentuk pujian. 29 surah Allah mula dengan huruf-huruf muqatta'ah. 5 surah Allah mula dengan ya Rasul, ya Nabi, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul.
Ya ayyuhal mudassir. Itu semua panggilan kepada Rasul. Kemudian Allah mula dengan panggilan kepada umat. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu. Ini 5 surah lagi. Kemudian Allah mula dengan khabar. Iqtarabatis sa'ah. Kan? Banyaklah ni surah-surah ni mula dengan cerita terus. Allah mula dengan sumpah. Wa tu. Wal asr dan sebagainya. 15 surah Allah mula dengan sumpah. Allah mula dengan syarat. Iza waqa'atil waqi'ah. Itu iza itu semua syarat. Iza syamsu kuwirat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Syarat. Apabila berlaku benda tu, itu adalah tanda besar. Apa dia? Syarat untuk apa? Kiamat berlaku. Ni semua ni cerita pasal kiamat lah. Apabila macam ni jadi, habislah maknanya. Kemudian Allah mula dengan perintah. Iqra. Kan? Ya ayyuhal kafirun. Kul tu perintah. 6 surah Allah mula dengan perintah. 6 surah lagi Allah mula dengan pertanyaan. Hal ata 'alal insan amma yatasaalun. Tentang apa mereka tanya. Hal ata ka hadisul ghasyiyah, kan? Itu semua Allah mula dengan pertanyaan. Alam tarakai. Alam, kan? Bukankah? Kemudian Allah mula dengan doa, laknat. Ada 3 surah. Wailul lil mutaffifin. Celakalah. Wailul likulli humazatil lumazah. Lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 3 surah Allah mula dengan doa, laknat. Dan yang terakhir ni satu daripada yang lain Li ila fi Quraish. Li itu sebab taklil. Lam taklil Li ila fi Quraish. Jadi inilah yang kita belajar awal dulu. Fawatihus surah ada 10. Ingatlah ini satu. Dan saya masukkan jenis nama surah ni, nombor surah je kan. So bolehlah buat study tentang ni. Buka tengok surah-surah tu. Okey, kemudian kita belajar lagi huruf muqatta'ah lebih khusus sebab tajuk kita surah yang kita nak belajar ni adalah dibuka dengan huruf muqatta'ah. Daripada 10 pemuka surah, maka kita fokus pada satu jenis, iaitu huruf muqatta'ah. Jadi ni semua maklumat tentang huruf muqatta'ah yang ada dalam Quran. Saya dah masukkan. Kemudian baru kita masuk secara khusus lagi huruf muqatta'ah yang mana yang kita nak belajar? Hamim. Jadi Hamim ni ada keluarga. Ni Alu ni keluarga Hamim ni yang kita belajar lagi. Jadi keluarga Hamim ada berapa keluarga Hamim? Ada 7 surah. Jadi surah Ghafir, Fusilat, Syura, Zukhruf, Dukhan, Al-Jasiyah dengan Al-Aqaf. Jadi ini keutamaan yang kita belajar daripada Ibnu Mas'ud. Kata-kata tentang Alu Hamim ni. Dia umpama macam perhiasan bagi Quran. Istimewa lah. Jadi dalam kelas ni apa perhiasan? Ada tak? Ada tak penarik dia salah satu kan contoh. Ada di situ. Dan Alu Hamim juga kata Ibnu Abbas, inna likulli syai'in lubab. Lubab ni iaitu inti dia. Walubabul Quran, dan inti kepada Quran itu adalah Alu Hamim. Lubab ni juga maknanya kebijaksanaan. Sebab itulah antaranya nak faham Quran ni, antara dia punya ringkasan ni surah Fatihah. Ada juga yang lain juga apa? Alu Hamim ni. Pokok dalam Quran antaranya isi dia surah Hamim ni lah. Kemudian dia ibarat macam apa juga, dia istimewa. Al-Arais, para pengantin. Ini lebih tepat makna dia. Saya terjemahkan ni, yang ni tepat sekali Surah ni ibarat macam pengantin. Dia istimewa. Jadi itulah yang kita belajar lagi, keutamaan dia berbanding dengan yang lain. Kemudian ada beberapa persamaan dalam surah-surah di antara surah keluarga Hamim ni. Ada 4 persamaan yang ketara, iaitu semuanya dimula dengan pengagungan terhadap Quran. Yang kedua, semuanya makiyah. Yang ketiga, semuanya sama turutan dia, turun daripada Lauh Mahfuz, turun kepada Rasul, wahyu tu dari sudut wahyu dengan penyusunan dalam dia sama. Ghafir dan turutan dia sama, tak berbeza.
Tak macam surah Al-Alaq ke, surah Al-Baqarah ke. Kan? Dengan Al-Baqarah dengan Ali Imran lain-lain, tak sama. Jadi yang seterusnya, yang keempat, semuanya cerita tentang Nabi Musa. Dakwah kepada Bani Israel dan juga kepada Fir'aun. Jadi inilah persamaan yang kita belajar dari awal dulu. Dan penamaan dia ada dua lah. Kerana ayat 3 dan ayat 28 yang kita dah masuk ayat tu lah. Ayat 3 kita dah masuk, ayat 28 pun kita dah masuk. Kemudian makna ghafir yang kita dah, saya masukkan awal-awal makna ghafir ni sebab ini nama surah dia yang utama. Itu mencegah, menutupi. Dan ada perbezaan antara nama-nama Allah, Ghafur dengan Ghafur dengan Ghafir, Ghafur dengan Ghaffar ni ada perbezaan sedikit. Kalau Ghafir maknanya apa? Allah boleh ampunkan siapa saja. Siapa saja dia. Kalau tak kira siapa pun sebenarnya. Yang kedua, sebesar mana pun atau Jadi seberat mana pun. Yang dosa orang kafir ya? Yalah, sekafir mana pun dia, kalau dia bertaubat, Allah ampunkan. Kalau dia bertaubat. Itu. Ini ada bawah ni saya buat ni. Ni. Pengampunan. Itu yang bila dia kafir, dia convert, dia terus kosong. Terus kosong. Dan sebesar mana pun dosa dia, kan? Allah jawab bagi. Kita kadang-kadang nak bagi barang pun kita tengok orang juga. Ini bukan geng saya ni, saya tak boleh. Walaupun dia apa? Layak, contoh. Itu sifat kita kan, sifat ni kadang-kadang. Walaupun dia layak, contoh kroni, tapi tidak bagi Allah, sikit pun tak. Yang kedua, Allah sebesar mana pun dia. Contohnya kita ada orang dah buat jahat kat kita. Dah besar sangat kejahatan dia, kita boleh ampunkan tak? Sorry lah, sampai bila pun kan, contoh. Allah tak. Jadi sejahat mana pun kejahatan yang dia buat kepada Allah ni, kan? Allah tetap boleh ampunkan. Dan yang ketiga, sebanyak mana pun dia buat dosa dan dia ulang-ulang dosa. Walaupun dosa kecil tapi dia ulang-ulang sampai kita jadi lali dah ni. Kita kalau orang macam tu, kita kadang nak ni tak dia? Sorry lah. Kan? Walaupun dah lantak kamu lah. Tak. Jadi semua ni nampak inilah maksud Ghafir, Ghafur dan Ghaffar. Ada perbezaan di antara tiga makna ni. Ini yang kita dah pelajari dari awal dulu. Kemudian ini tak hadis-hadis ni tambahan untuk penguat kepada apa yang saya terangkan tu lah. Ni secara butiran ringkas dia. Baru kita masuk pelajaran 1 lah. Iaitu kita terjemahkan ayat 1 sampai 3 ni. Jadi ni ayat 1 sampai 3 ni macam ni lancar lah terjemahan dia. Hafal lah ayat 1 sampai 3 ni. Jadi ayat 1 mula dengan Hamim. Ini kita dah boleh tengok ini setiap satu ayat saya ada buat tadabbur kat sini. Tadabbur surah Ghafir ayat 1 kat sini ni. Okey. Selepas terjemahan. Dan ini hadis menerangkan tadabbur ni. Kalau ada hadis yang berkaitan saya akan masukkan dalam ayat tu. Kemudian kita bincang tadabbur ayat 2. Ni tadabbur ayat 2. Kemudian ini daripada ayat 2 ni kita buat tanzil itu apa? Tanzilul kitab, iaitu penurunan kitab yang kita tengok daripada mana? Lauh Mahfuz. Kemudian turun ke Baitul Aizah, kemudian turun ke jadi di sini disebut kitab, dan kalimah dia menggunakan inzal ataupun anzala, penurunan sekali satu malam tu. Manakala ni disebut dalam Quran tanzil. Ni dan kita tengok ayat ni, ayat 2 kita dimulakan apa? Tanzilul kitab. Yang dimasukkan yang ini. Penurunan beransur-ansur selama berapa? 23 tahun. Dan disebut apa bila sampai Rasulullah? Disebut Al-Qur kerana dah boleh dibaca. Boleh faham Dan di sini ayat-ayat tepi ni yang berkaitan dengan, yang biru ni berkaitan dengan ayat ni kitab. Yang merah ni berkaitan dengan ayat yang ni. Manakala yang ini dia punya siapa yang bawa turun. Jadi la yamassuhu illal mutahharun, ketika di Lauh Mahfuz tak ada siapa boleh sentuh. Kemudian
Nazala bihi ruhul amin. Di sini bersedia untuk dibawa turun oleh ruhul amin. Siapa? Jibril turun, bawa turun. Semula sampai kepada Rasulullah. Siapa ni? Ala qalbika litakuna minal munzirin. Siapa? Rasulullah masuk kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut Quran tu. Yang biru ni pula ni apa? Inilah dia masukkan inzal, iaitu Allah guna kalimah. Kita tengok dalam surah 97 ayat 1 ni. Ini menunjukkan Quran yang mana? Kitab. Ketika daripada Lauh Mahfuz jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nampak? Sebenarnya kami turunkannya pada satu malam. Kan? Malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sebenarnya kami menurunkannya pada satu malam yang penuh berkat. Sedangkan Quran turun 23 tahun. Macam mana pula boleh satu malam? Kan? Sebab dia pasal yang ni. Bila kita buat ini kita nampak lah. Oh, sebab yang biru dia pasal biru, bukan pasal merah lagi. Pasal merah ni baru 23 tahun. Sebab tu bila ayat Ustaz, wahyu pertama Rasulullah kan, Buirat tu bukan, maksudnya bukan Ramadan lah. Ramadan lah. Oh, Ramadan yang tu. 17 Ramadan juga. Ramadan juga. Yang sini, yang ni. Ini turun ni Lauh Mahfuz ni ketika ni juga pada Ramadan. Kan daripada Lauh Mahfuz turun kepada kita pada bulan bila? Ramadan lah, sebab dia kata Lailatul Qadar, Lailatul Qadar bulan Ramadan lah. Kan? Satu malam. Okey, turun kepada Nabi ni bulan apa pula? Bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan juga. Beransur-ansur. Masuk Ustaz. Jumpa hari live kan. Kita bagi ustaz cakap sikit lah. Tapi bukan semua dalam bulan Ramadan ni. Masa turun ke Rasul. Ya, yang masa yang kat sini bukanlah masa permulaan. Yang Ni lah dia ni. Tengok ni sini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ni saya buat ayat di sini. Jadi kita tengok di sini, kalau tengok ayat merah ni, inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Ini maknanya yang mana? Tanzila. Ni yang ni. Okey. Jadi tengok kat sini, baca terjemahan ni. Ini dia punya kronologi mudah saya buat ni bagi senang faham je. Boleh Jadi kat sinilah Cikgu Salim yang jawapan dia tak dapat, dia tak puas hati tu. Iqra' turun pada 17 hari bulan. Lepas tu yang lain tu ada Ramadan atau bukan Ramadan? Itu pun bukan muktamad lah, bukan pastilah. Okey, jadi saya rasa saya serah kepada guru aku. Ustaz nak cakap. Segan. Maksudnya alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada baca, tak ada. Boleh lah kalau nak panggil orang terjemah. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ustaz segan nak cakap. Harilah ni. Ustaz yang ibadah tu. Jadi jazakumullah khairan lah kepada semua lah yang kita dah sampai kepada penghujung lah untuk madrasah ni. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ni memudahkan lah untuk tengok balik, dan kita akan sambung lah ayat. Kita sempat habis lah untuk Ustaz Bahudin. Kita sampai ayat 42 je sempat. Jadi ada lagi baki beberapa ayat sampai ayat 85 yang kita akan sambung buat kelas surah Ghafir lah lepas ni. Dan Saya izin yang kami share dengan orang lain ya. share dengan orang lain. Tak tahu lah. Nanti dulu lah kot. Nanti dulu lah. Wajib share. Macam mana? Jadi untuk sebagai penutup ni, kita nak minta siapa bersedia nak terjemah ayat awal ni, ayat surah. Sekejap.
Ayat 1. Siapa ayat 1 sampai 3? Pemuda boleh? 1 sampai 3 dulu. Lepas tu kita sambung seterusnya ayat apa? Kita tunjuk mushaf dia lah. 4 hingga 6. Allahu Akbar. Cuba tunjuk mushaf kosong lah. Ha, tunjuk mushaf kosong. Okey. Ya. Okey, ni kita padam semua Kopi dulu Ustaz, baru padam. Nanti nak tanda balik susah. Oh. Kopi dia dulu. Yang kopi tu Okay, padam. saya save. Ha. Save lain Nanti nak save dulu. Okey, ni saya dah save dah. Yang baru save tu tak sayang, dia nak tanda balik. Ya. Lambat ni biasa. Sebanyak ni. Siap belum? Tak apalah, boleh nak terjemah ni. Nak ke depan ke nak macam ni? Nak ke depan ke? Kita ke bawah. Kita tengok terjemahan siapa? Puan udah okey. Ayat 1 sampai 3 Baik. Baca bismillahirrahmanirrahim, kita terjemahkan. Boleh Okey, tafadhal. Saya sakit. Okey, Puan. Ya. Terjemahkan? Oh, dia kena semula kena speaker lah. Kena ambil ni lah. Kau nak record. Hajinya speaker ni. Ini sekali. Dan dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada soalan. Tak dengar. Test tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ia mengetahui akan takwil baginya kecuali Allah. Penurunan bagi kitab ini adalah daripada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Mengetahui, yang mengampuni bagi segala dosa, yang menerima bagi segala, dan yang menerima bagi segala taubat, yang amat keras bagi siksaan, yang mempunyai bagi kurniaan. Tiada sebarang pengabdian diri melainkan Dia. Kepadanya ada tempat kembali. Ayat 3 je. Cukup. Sama lagi. Tidak ia membantah pada ayat-ayat Bismillah. Kena? Pegang dua-dua. Tak ingat juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ia membantah pada ayat-ayat daripada Allah, melainkan orang-orang yang telah ingkar oleh mereka, maka la yukhruj, maka jangan
janganlah engkau janganlah ia janganlah ia memperdayakan akan engkau oleh aksi-aksi bagi mereka pada perbuatan lah. Perbuatan, tapi aksi itu lebih pelbagai. Aksi itu dia lebih pelbagai, perbuatan, langkah dan sebagainya. Aksi-aksi bagi mereka pada negeri di dalam negeri ini. Kazabat. Telah mendusta oleh ia sebelum daripada mereka oleh kaum bagi Nuh dan Ahzab, puak-puak daripada selepas daripada mereka. Makni selepas daripada mereka. Muhammad apa ya? Dan telah tak ingat. Telah merencanakan oleh ia. Telah merencanakan oleh merencanakan oleh setiap bagi umat di umat setiap daripada umat dengan terhadap rasul baginya, rasul bagi mereka, supaya mereka menyiksa akannya dan Allahu Akbar, dan membantah dan telah membantah oleh mereka dengan tak dapat dengan kebatilan, supaya ia melenyapkan baginya, supaya mereka melenyapkan baginya akan kebenaran. Lalu lalu telah menyiksa oleh mereka, telah menyiksa oleh ia, telah menyiksa oleh aku akan ia, akan mereka. Maka bagaimanakah adalah ia siasaanku. Allah. Dah cukuplah talakat. Ayat 6 nak cuba ayat 6. Dia tak datang itu. Ya. Oh, ayat 6. Cikgu Fuzia ni. Dan seperti demikianlah. Dan seperti demikianlah. Dan seperti demikian itu telah ditetapkan. Telah tetap. Telah tetap. Telah tetap keputusan. Ni ada apa? Oleh kalimah daripada Tuhan bagi engkau ke atas orang-orang yang telah ingkar oleh mereka, bahawasanya mereka ahli penghuni neraka, adalah ahli penghuni neraka. Penghuni neraka. Penghuni bagi neraka. Allahu Akbar.
untuk meneruskan lagi ni. Semangat lagi nak teruskan. Pembelajaran saya jemput guru kita Depan ni. tausiah dia lah sebagai penutup untuk kita pada pagi ni, insya-Allah. Pada Ustaz.